Kumpulan kami akan membuat pembentangan tentang tuntutan dan kepentingan penggunaan vaksin di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Nur Afzan binti Suhaimi dan nombor matrik 2020851808. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alis Akila binti Asy'ari. Nombor pelajar saya 2020894106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fakihah Iman binti Muhammad Faizal dan nombor ID student saya adalah 2020482574. Objektif bagi kajian kami ialah untuk mengkaji tentang pengenalan serta sejarah ringkas mengenai vaksin, mengkaji jenis-jenis vaksin yang diguna di Malaysia, mengkaji kepentingan mengambil vaksin, mencadangkan langkah-langkah menggalakkan orang ramai untuk mengambil vaksin, mengetahui hukum mengambil vaksin dalam perspektif Islam. Vaksin merupakan bahan yang mengandungi bahan aktif atau antigen yang diperoleh daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang dilemahkan atau dimatikan. Vaksin juga mempunyai komponen tambahan seperti pengawet, penstabil, adjuvan dan beberapa komponen lain. Pengawet berfungsi untuk menstabilkan vaksin serta mencegah pembiakan bakteria dan kulat. Selain itu, setiap bahan di dalam vaksin mempunyai fungsinya yang tersendiri yang bertindak untuk mencegah sesuatu penyakit daripada terus menular. Konsep imunisasi moden mula diperkenalkan oleh Edward Jenner yang merupakan seorang doktor dari United Kingdom. Konsep imunisasi moden diperkenalkan pada tahun 1796 setelah Edward Jenner berjaya menghasilkan vaksin bagi penyakit smallpox iaitu cacar air. Pada tahun 1900, muncul dua jenis vaksin yang berasaskan virus iaitu vaksin cacar dan vaksin anti-rabies serta 3 vaksin dihasilkan daripada bakteria untuk mencegah penyakit typhoid, kolera dan pest. Pada tahun 1974, WHO telah memperkenalkan program pengembangan imunisasi yang bertujuan untuk melindungi bayi yang berumur kurang daripada 1 tahun daripada penyakit tuberkulosis, polio, difteria, pertusis, tetanus dan campak. Pada tahun 1990, imunisasi yang diambil secara berkala telah melindungi lebih daripada 80% bayi serta kanak-kanak di seluruh dunia daripada 6 penyakit utama di PPI. Pada tahun 1999, Gavi iaitu Global Alliance for Vaccine and Immunization diperkenalkan untuk meluaskan pencapaian PPI. Gavi turut membantu negara-negara miskin dengan memperkenalkan vaksin baru. Yang pertama, vaksin dari agen hidup yang dilemahkan atau Live Attenuated Virus. Vaksin ini sesuai bagi penyakit beguk, campak, rubella, rotavirus, cacar dan demam kuning. Vaksin ini dihasilkan dari agen penyebab penyakit yang telah dilemahkan dengan menggunakan teknologi makmal. Vaksin ini tidak memberi imuniti atau perlindungan sepenuhnya terhadap pesakit. Oleh itu, pesakit perlu mengambil dos tambahan bagi mendapatkan imuniti berterusan untuk melawan penyakit. Yang kedua, vaksin dari agen yang dimatikan atau inactivated vaccine. Vaksin ini mengandungi agen penyebab penyakit yang telah dimatikan dengan menggunakan kaedah bahan kimia, pemanasan atau radiasi di makmal. Namun demikian, kuman ini masih dalam keadaan baik dari segi struktur membran dan antigen. Ciri ini menyebabkan sistem imun badan manusia masih boleh mengenapasti kuman dan bertindak balas tanpa menyebabkan penyakit. Ia lebih stabil dan tidak menyebabkan mutasi kerana kuman telah mati. Vaksin ini dihasilkan bagi merawat penyakit hepatitis A, selesema, polio dan rabies. Yang ketiga,
vaksin dari toksin kuman yang dinyah aktif atau toksawid vaksin. Jika sesuatu kuman menghasilkan sejenis toksin yang menjadi punca utama penyakit, kaedah ini akan digunakan. Toksin yang dirawat dikenali sebagai toksawid. Ia akan bertindak untuk merangsang sistem imun tubuh bagi membentuk antibodi yang spesifik untuk melawan virus tersebut. Contohnya bagi penyakit difteria dan tetanus. Yang keempat, vaksin dari sel janin. Ia digunakan untuk menghasilkan 5 jenis vaksin iaitu bagi penyakit rubella, cacar air, hepatitis A, kayap dan rabies. Ia digunakan untuk membiakkan virus-virus tersebut bagi penghasilan vaksin. Sel janin yang digunakan diperoleh dari 2 pengguguran elektif yang dijalankan di Sweden dan England pada awal tahun 1960-an. Pengguguran janin baru tidak perlu dijalankan lagi kerana sel janin yang diperoleh pada tahun 1960-an masih dikekalkan dalam kultur makmal. Yang kelima, vaksin subunit dihasilkan menggunakan sebahagian dari mikroorganisma seperti antigen. Sebanyak 1 hingga 20 antigen yang dikenal pasti terbaik untuk merangsang sistem imun pesakit akan diasingkan di makmal. Contohnya bagi penyakit hepatitis B, pertusis dan pneumonia. Yang keenam, vaksin conjugate dihasilkan bagi kuman penyebab penyakit yang mampu menghasilkan pelindung luar membran yang dikenali sebagai polysaccharide. Ciri ini menyebabkan sistem imun yang tidak matang tidak dapat mengesan kuman terbabit. Oleh itu, toksawid atau antigen telah digabungkan bersama polysaccharide agar sistem imun dapat mengenal pasti dan bertindak balas membentuk imunisasi badan. Vaksin ini sesuai bagi penyakit Haemophilus influenza type B. Seterusnya adalah kepentingan mengambil vaksin. Saya akan huraikan beberapa peringkat individu yang perlu divaksin. Yang pertama adalah kepentingan vaksin kepada warga emas. Apabila usia seseorang meningkat, sistem daya imunisasi menjadi kurang efektif dalam menangani serangan jantung. Ini bermakna seseorang warga emas akan menjadi lebih mudah menghidap jangkitan dan mengambil masa yang lama untuk sembuh. Selain itu, penyakit seperti selesema merupakan penyakit ringan pada golongan muda tapi tidak untuk warga emas kerana komplikasi yang menggugat nyawa juga mungkin berlaku. Kerajaan disarankan menyelesaikan terlebih dahulu pemberian suntikan vaksinasi kepada warga emas yang berusia 60 tahun ke atas. Yang kedua adalah kepentingan vaksin kepada guru. Kumpulan guru dan pendidik perlu diberi keutamaan dalam pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Suntikan vaksin dapat melindungi guru dan membolehkan mereka mengajar semula. Tambahan itu, guru merupakan individu yang paling banyak menghabiskan masa bersama murid apabila sekolah dibuka. Yang ketiga adalah kepentingan vaksin kepada pelajar. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, telah memutuskan bahawa golongan remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun yang kini layak menerima suntikan vaksin. Pemberian vaksin kepada golongan berkenaan adalah bagi meneruskan sesi persekolahan secara bersemuka. Kelulusan vaksin kepada pelajar merupakan kabar gembira buat mereka yang pastinya merindui alam persekolahan. Secara kesimpulannya, vaksin dapat memberhentikan jangkitan daripada terus menular. Malah, sukar jatuh sakit berbanding mereka yang tidak divaksin. Individu yang telah divaksin dan mempunyai penyakit menyebabkan penyakit tersebut kurang serius atau teruk berbanding mereka yang tidak divaksin. Seperti dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Likulla da'in dawa'un, fa idza usiba dawa'ud da'i bi idznillah azza wa jalla." Yang bermaksud, bagi setiap penyakit ada ubatnya. Jika betul ubatnya, maka sembuhlah dengan izin Allah.
Selain itu, cara menggalakkan orang ramai untuk mengambil vaksin. Yang pertama adalah pihak kementerian mengadakan kempen kesedaran seperti kempen galakan imunisasi 2016 hingga 2021, ceramah kesedaran serta pelbagai artikel yang diedarkan di klinik. Yang kedua adalah individu dalam masyarakat memainkan peranan yang penting untuk berkongsi dan menyebarkan maklumat yang betul tentang vaksin. Tanggungjawab kita bersama adalah memastikan kesihatan kita, keluarga, masyarakat dan penduduk dunia. Yang ketiga adalah mengamalkan konsep pencegahan lebih baik daripada rawatan. Konsep pencegahan tersebut akan mencapai maksudnya apabila sesuatu komuniti menerima vaksin yang secukupnya. Seperti dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Wafirru minnal majdzumi kama wafirru minnal asad." Yang bermaksud, dan hendaklah kamu melarikan diri daripada pesakit kusta sebagaimana kamu melarikan diri daripada singa. Yang keempat adalah menawarkan tawaran yang menarik kepada mereka yang telah mengambil vaksin. Antaranya adalah jenama produk aiskrim, restoran makanan barat, makanan segera dan sebagainya. Oleh itu, orang ramai akan mengambil suntikan vaksin. Akhir sekali, Kementerian Kesihatan akan menyediakan skim kecederaan vaksin khas dan tempat vaksinasi yang dilengkapi dengan kemudahan yang diperlukan, seperti bekalan elektrik dan peti sejuk suhu ultra rendah (ULTF). Okey, seterusnya saya Nur Fakihah Iman akan membentang tuntutan penggunaan vaksin di Malaysia dan kesimpulan bagi tajuk kami. Okey, yang pertama, vaksin sangat dituntut dalam Islam bagi mencegah penyakit. Maksudnya vaksin ni dia dituntut dalam Islam bagi mencegah penyakit dan membantu memastikan seseorang individu yang mengambilnya itu tidak memudaratkan orang lain. Bahayalah kan kalau kita tak ambil vaksin ni, sebab vaksin ni adalah salah satu cara untuk kita berikhtiar, untuk kita tidak merisikokan diri kita dan merisikokan diri orang di sekeliling kita. Okey, dan vaksin adalah harus dan wajib bagi golongan yang telah ditetapkan. Okey. Pada 3 Disember 2021, Majlis Mesyuarat Khas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam telah bersidang dan menetapkan bahawa pengambilan vaksin ini adalah harus dan wajib bagi golongan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Golongan yang telah ditetapkan ni contohnya warga emas dan golongan yang berisiko tinggi untuk dapat virus tersebut. Okey, keputusan ni telah ditetapkan adalah selari dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, "Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan." Okey, kita kena sayang kita punya nyawa ni, sebab Allah yang bagi nyawa kita ni, kita kena jagalah elok-elok. Jadi ni kita dengan cara tu kita kena ambil vaksin untuk jauhkan diri kita daripada virus. Okey, selain itu, sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan dan tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain." Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah kata Mufti Wilayah Datuk Dr. Luqman Abdullah. Maka hukum yang kerajaan telah tetapkan ni kita kena ikutlah kita sebagai rakyat ni, sebab kita tak boleh merisikokan diri orang lain dan diri kita. Okey.
Okey, seterusnya kita beralih kepada kesimpulan untuk grup kami. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam perlulah mengambil vaksin kerana vaksin adalah salah satu bentuk cara kita berikhtiar untuk memastikan diri orang di sekeliling kita dan diri kita juga tidak akan dijangkiti virus seperti virus COVID-19 dan sebagainya. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan atau nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Okey, ini adalah contoh yang Allah dah bagi tahu kita supaya kita ni kena berikhtiar untuk langkah-langkah untuk kita menjauhi diri kita daripada virus. Contohnya virus COVID-19. Okey, seterusnya kita perlulah mengambil vaksin supaya kita dapat mengurangkan risiko diri kita dijangkiti. Kalau kita tak ambil vaksin, risiko untuk membawa maut tu dia lebih tinggi daripada kita ni dah dapat vaksin. Kalau kita dapat vaksin, insya-Allah risiko tu akan berkurang lah. Okey. Selain itu, menjaga SOP juga adalah cara dengan rakyat juga perlu bekerjasama dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. SOP tu contohnya jarak 1 meter, pakai hand sanitizer lepas pegang benda-benda yang dekat tempat awam tu, basuh tangan, bila balik rumah tu mandi terus. Okey, itulah contoh-contoh SOP. Okey, selain itu kita juga boleh memberi contoh kepada anti vaksin. Golongan anti vaksin ni sebab mereka tak nak vaksin ni sebab mereka telah mendengar maklumat ataupun telah membaca maklumat yang palsu daripada tempat yang tidak betul. Contohnya media sosial. Dekat media sosial tu kan ada macam-macam berita palsu. Jadinya mereka telah ditipulah oleh media sosial. Kalau kita ni orang yang mengambil vaksin ni bekerjasama mengambil vaksin, maka mereka mungkin akan tergerak hati untuk mengambil vaksin. Okey, seterusnya. Okey, jika kita menjaga diri kita dengan baik semasa virus ni, dengan menjaga SOP, dengan mengambil vaksin, maka kita ni insya-Allah diri kita ni akan dijauhi daripada COVID-19 sehingga virus ini akan terkuburnya dari dunia ini, insya-Allah dengan izin Allah. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.